untuk tahun baru ni. Silakan. Uh, Nama saya Abdul Hadi, saya dari Ya, SMK Bali. Itu saja. okey. Itu saja Okey, terima kasih. Okay. Sama. Kalau internet tak kuat boleh off dalam masa 30 minit. Kalau tak berapa kuat juga boleh off dulu. Dulu pula. Dinur Huda. Ada tak kat situ? Okey, sekolah SMK. Tak boleh on kamera. Okey, kamera rosak Ini sekolah agama Okey. Nanti masing-masing boleh search lah apa maksudnya tu surah. Kita tak membuang masa lagi, kita teruskan kepada bab rangkaian. Kita nak bincangkan soalan format instrumen peperiksaan SPMK SSM mulai 2021. Okey, siapa dah rujuk pada instrumen yang baru ini? Kita respon di in-call message. Di sumber lain ataupun di sumber yang cikgu beri ni. Okey, sumber ni cikgu telah hantar kepada Gmail masing-masing ataupun email masing-masing. Boleh rujuk Boleh simak. Kalau tak dapat, cikgu hantarkan lagi. Dapat tak? Okey, cikgu dah dapat. Dinur, Huda, Dania. Patutnya ramai lagi yang patutnya masuk. Tapi ada yang masih di luar kawasan. Okey, boleh rujuk pada modul yang cikgu beri untuk bab rangkaian, untuk memahami konsep. Boleh rujuk semasa kita bincangkan soalan ini supaya lebih faham Nampak tak? Nampak Okey, kita bincangkan soalan 1. Antara situasi berikut yang manakah tidak boleh dimodelkan sebagai graf pemberat? Okey, boleh rujuk pada nota ataupun modul yang cikgu beri. Apa maksud definisi atau maksud graf pemberat? Di graf pemberat ni maksudnya dia ada unit dalam kilometer, masa dan sebagainya. Jadi kita pilih yang mana? A. Masa penerbangan dari satu lokasi ke satu lokasi yang lain. Jadi ini ada pemberat kan?
Unit dia mungkin dalam kilometer. Kedua, ataupun B, aliran lalu lintas di persimpangan. Okey, kalau persimpangan ni mungkin unit dia dalam meter kan. 500 meter dari persimpangan ataupun 1000 meter daripada persimpangan. Jadi ada pemberat kan. Okey, C, jarak antara tempat tarikan pelancong di sebuah bandar. Jadi jarak, kunci kata dia jarak maksudnya ada pemberat kan, ataupun unit dia. D, syarta organisasi pentadbiran sekolah. Pernah tengok carta ataupun lihat carta organisasi pentadbiran sekolah? Mula dari pengetua, lepas tu timbalan kan, dan seterusnya. Jadi kita dapat nampak cabangan dia kan. Tapi adakah ada pemberat? Antara satu nama ke satu nama ataupun daripada satu bucu ke satu bucu yang disambungkan dengan apa? Sisi kan. Jadi kita pilih jawapan apa? Okey, boleh typekan dekat in call message. Yang lain. Dia kata antara situasi berikut yang manakan tidak boleh. Tidak boleh dimodelkan sebagai graf pemberat. Dia dalam soalan SPM selalunya dia ada bukan, tidak boleh. Okey. Selain daripada itu kan, selalunya popular bukan. Jadi kita pilih yang bukan dimodelkan sebagai graf pemberat. Okey, A ni graf pemberat kan, sebab ada masa. Satu lokasi ke satu lokasi yang lain, atau bucu ke bucu dengan dihubungkan dengan satu sisi adalah masa kan. Masa. Cikgu cuba contengkan kat sini dekat Jamboard untuk lebih faham. Untuk soalan A tu. Maksudnya vertex kan, V. V itu bucu. Bucu tu maksudnya destinasi lah. Dari satu ke satu destinasi. Okey, satu destinasi, ini bucu lah. Tandakan bulat. Hubungkan dia satu destinasi ke satu destinasi. Panggil bucu kan. V. Ni pun V. Vertex. Dalam bahasa Melayu disebut bucu. Kita tak tulis simbol B sebab kita ambil kata asalnya vertex, V. Okey, yang satu sisi daripada satu bucu ke satu bucu dipanggil apa? Edge.
ataupun sisi kan, E. Lepas tu ada masa. Masa mungkin dia ambil masa dalam 8.30 pagi guna masa 24 jam kan untuk penerbangan. Jadi dia ada pemberat. Tengah-tengah ni ada nilai dia. Itu panggil pemberat. Jadi kalau untuk yang lain, B tu aliran lalu lintas ada jarak kan. Ada satu sempang ke satu sempang. Contoh ada sempang 4. Ada destinasi daripada utara, selatan, timur dan barat kan. Contoh dia. Jadi untuk sampai ke sempang mungkin dalam 500 meter. Contoh dia. Yang ini 200 meter. Jadi ada pemberat. Pemberat ni maksudnya nilai jarak ataupun masa. Jadi di sini yang tak ada pemberat adalah D kan. Sebab carta organisasi ataupun satu carta keluarga kan. Contoh dia. Kita lihat tak ada pemberat kan. Kita buat kat atas ni Contohnya daripada ibu kita, bapa kita, kata B. Dengan ibu. Lepas tu dapat S. Lepas tu dapat ataupun lahirkan D. Lepas tu E. ED ini nama lah. Jadi kita lihat ada bucu, tiada dua sisi yang selari Jadi kata mudah, kalau nampak ada gelong saja, dia bukan gerah mudah. Jadi untuk soalan 2, jawapan dia A. Untuk C ni, dia ada anak panah kan? Anak panah bukan gerah mudah Jadi jawapan dia 2A Baik, untuk soalan 3, bila ada vertex ni satu titik ke satu point atau titik ada edge. Kita lihat dulu berapa bilangan vertex dan sisi dia. Ataupun bilangan N dia. Okay. Jadi kita lihat berapa rangkaian dahulu. Rangkaian tu N bilangan rangkaian dia. Rangkaian tu maksud apa?
ada dua vertex disambungkan dengan satu sisi ataupun edge. Ingat lagi? Jadi kita tengok berapa rangkaian ini. Lihat daripada kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu ada satu lengkung. Satu lengkung ni maksudnya dia akan buat satu putaran. Daripada satu vertex, dia akan pusing, U-turn balik, dan datang ke vertex tu balik. Maksud dia ada satu rangkaian lagi. Jadi berapa semua rangkaian? 7 kan? Betul tak 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul? Jadi kita hitungkan bilangan darjah. Apakah rumus bilangan darjah? Dua N. Jadi 2 darab 7. Dapat berapa? 14. Okey, betul? Setuju semua? Setuju. Yang lain? Ya. Betul Semak tolong semak untuk cikgu, betul tak? Okey, siapa boleh rujuk model cikgu Ini kita dapat yang ini tadi kita tak buat lagi Kita buat yang soalan 2. Soalan 3 kita buat dulu. 14. Okey, antara berikut manakah ialah graf mudah? Graf mudah ni maksudnya tak ada gelong dan ni V. Ni V. Jadi ini disebut sebagai rangkaian. Okey, rangkaian. Jadi satu rangkaian dia dinamakan ni satu rangkaian. Bila ada dua vertex, satu edge ataupun dua bucu, satu sisi. Jadi kita dah kira ada 7 N sama dengan 7. Rumus bagi darjah, bilangan darjah sama dengan 2N. Jadi kita darab saja 2 darab 7, 14. Ya, betul? Semua setuju Seterusnya, darjah 4 menunjukkan satu graf. Antara berikut manakah bukan subgraf untuk graf itu? Apa maksud subgraf dahulu? Kita mesti pastikan apa maksudnya subgraf. Subgraf maksudnya serupa dengan graf yang diberi dan kurang daripada graf ini. Maksudnya sisi ini tiada AB ataupun tak ada gelong. Tapi yang lain yang asalnya semua ada. Maksudnya subset lah. Subgraf ni subset bagi graf sebenar.
Jadi kita pilih yang mana? Antara berikut, yang manakah bukan? Hati-hati dengan soalan yang ada bukan. Bukan saf graf untuk graf itu. Jadi yang mana awak pilih? Okay, kita buat dalam 1 minit. Apakah jawapan anda? Okay, ada yang dapat. Okay, yang lain? D. Jadi kita lihat A adalah subset bagi raja yang diberikan raja 4. Yang tiada antara sisi dia antara A dan B kan. Dan D dan B. Jadi ini saf graf bagi raja 4. Okay. B saf graf bagi raja 4. C saf graf bagi raja 4 kecuali D sebab D ada tambahan E ke C. Sebab yang asal tak ada sisi E ke C kan. Jadi jawapannya D. Boleh? Saf graf juga serupa dengan raja 4. Itu pun disebut sebagai saf graf. Boleh? Kita pergi soalan 5. Cari laluan yang paling optimum untuk laluan dari A ke D. Optimum ni maksud apa? Maksudnya kos yang paling kurang, jarak yang paling dekat. Optimum. Cuba kita analisis sikit. Manakah jawapannya? Kita campurkan jarak yang paling dekat dari A ke D. Okey. Buat pilihan anda sekarang. Ada C. Yang lain. Jarak yang paling dekat. Okey. Jadi jawapannya AD. Mudah. 12 kilometer berbanding yang lain tu. Dan itu ada jarak dia sampai berapa? A ke C ke D. AD ni 12 km kan. A ke C ke D baru 9 km kan. Jadi kita pilih C. A, C, D. Jawapannya C kan. Okay, boleh kita pergi kepada kertas 2, bahagian A. Okay, ini antara format soalan untuk bahagian A, kertas 2. Pelajar 1 menunjukkan sebuah graf. Nyatakan bilangan bucu, tepi dan darjah bagi graf tersebut. Okay, berapa bilangan bucu dia? Ada 5 kan? 5 bucu. 1, 2, 3, 4, 5. Dalam bahasa Inggeris dia vertex. Vertex, bucu. Bilangannya 5. Okay, tepi, edge ataupun sisi dia.
Okay, bilangan tepi dia berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu gelong ni dikira satu, satu rangkaian. Jadi ada berapa? 8. Baik, darjah. Okay, berapa darjah dia? Jadi rumus darjah 2 darab N. Jadi 2 darab N tu maksudnya tepi lah. Ataupun rumus dia kita boleh guna 2I. Jadi 2 darab 8, 16. Betul? Itu soalan 1. Soalan 2. Rajah 2 menunjukkan sebuah rangkaian graf. Lukis 2 pokok pada ruang jawapan 1 dan 2. Jadi awak lihat definisi ataupun maksud pokok. Jadi bentuk dia macam pokok, maksudnya dia tidak akan balik ke bucu yang asal ataupun U-turn. Jadi dia akan lalu jalan sehala saja. Boleh? Ya, cuba lukiskan 2 pokok pada ruang jawapan 1 dan 2. Jadi awak boleh buat dekat ataupun di atas kertas awak. Mesti ikut darjah 2 ni. Dia tak boleh tambah selain daripada ini. Dia macam saf graf juga, tapi bentuk seperti pokok. Ada cabang, maksudnya ada bucu dia dan ada tepi dia. Jadi soalan 1, bentuk dia macam ni. Ada yang dapat macam ni? Maksud dia jalan sehala. Dia tidak sambung balik. Maksudnya semua di jalan mati kan. Semua ada ujung. Jadi kita buang atau padamkan yang bersambung di antara apa ni? Nampak tak huruf ni? Sati dengan S. Kita buang sambungan dia. Baik, yang kedua, ada cadangan jawapan. Boleh share dekat cikgu, dekat WhatsApp. Kalau siapa nak hantarlah, siapa yang ada data lebih, boleh sharekan gambar rajah pokok.
Okey, ada yang ada dapat seperti rakan awak ni, nampak tak? Dia tak ada sambungan kan? Seperti pokok kan? Bercabang-cabang. Dan dia tidak ada sambungan ya. Boleh? Ada yang nak share lagi? Baik, kita lihat skema jawapan untuk soalan 2. Okey, begini pun boleh dia ke belakang sikit Okey, ramai yang dapat seperti jawapan ini. Boleh B, lukiskan 2 subgraf pada ruang jawapan 3 dan 4. Jadi, untuk subgraf, kita boleh ambil kira yang ada lengkung kan. Di lengkung kita boleh ambil kira. Untuk gambar rajah pokok, dia tak ada lengkung kan. Jadi kita boleh lukis seperti ini Nampak Bawah sangat. Dia ambil kira lengkung. Jadi dia beza dengan gambar rajah pokok. Gambar rajah pokok tak ada lengkung Dia tak ada lengkung. Untuk subgraf ada lengkung. Boleh lukis lengkung dia. Lepas tu dia berbalik ataupun U-turn. U-turn kan Okey, boleh? Ada soalan? Setakat ni boleh faham? Boleh. Boleh Yang lain? Beza subgraf dengan gambar rajah pokok. Next. Rajah 3.1 menunjukkan bucu V dan pasangan bucu E. V sama dengan A, B, C, D. E pasangan A, B, A, C, B, C, B, D. Lukis satu graf mudah berdasarkan maklumat rajah 3. Okay. Cuba kita lukiskan satu graf mudah. Graf mudah itu apa? Dia tak ada gelong dan sisi berbilang. Apa maksud sisi berbilang? Boleh rujuk pada modul cikgu. Sisi berbilang tu bentuk lengkung lah macam ni. Rajah 3.2 ni ada. Ni
sisi berbilang. Dia tak ada sisi berbilang, dia tak ada gelong. Itu maksudnya gerah mudah. Okay, cuba buat gerah mudah. Kita sambungkan A, B, C, D. Lepas tu E ni atau tepi dia akan sambung A ke B, A ke C, B ke C, B ke D. Ha. Okay, kita rujuk pada E sama dengan AB. Buat gerah mudah saja ya. Tak ada gelong dan sisi berbilang. A. A ke B. Okay, tepi dia kita sambungkan A ke B. Lepas tu A ke C. Kita boleh buat sini lah. Dia tak fix Jadi jawapan mana yang munasabah akan diberi markah Lepas tu B ke C. Dia ada sambung ni kan. Segitiga. Lepas tu B ke D. Okey. Letak atau bucu D. Bersambungkan tepi dia. Dia dapat macam ni. Dapat. Ataupun skema. Kita buat lihat. Macam ni pun boleh. Okey. Dapat dua markah Kita aplikasikan. Mengaplikasikan. Baik, B menunjukkan satu graf darjah 3.2 Lukis dua saf graf bagi graf di darjah 3.2. Jadi kita lukiskan. Mungkin kita ambil ataupun kita buang sisi berbilang maka kita dapat cuba dapatkan saf graf dia A bucu A
B kan. 1. Mesti tulis pemberat dia. Pemberat dia apa tu? Dia tulis tu. Kecil sangat. Siapa nampak tak? Apa dia tulis tu? I1 kan. Pemberat dia I1. Jangan lupa tulis pemberat dia. Kalau tak tulis pemberat, potong markah. Lepas tu C dengan pemberat dia. Itu. Lepas tu kita boleh pilih lagi satu subgraf. Sisi berbilang. Untuk jawapan yang kedua. A. Macam mana ni? Sama-sama. Okay, A. Kebucu C. Lalu A ke C. Dan pemberat I3. C ke A. I4. Ini saf graf dia. Dapat? Okey, ada soalan? Boleh cikgu teruskan? Kita pergi kepada bahagian B, kertas 2. Kita tengok format bahagian B. Jadi soalannya lebih pada aplikasi. Real life, kehidupan sebenar. Jadi kita lihat markah ni. Awak analisis markah dia berapa selalunya bahagian B. Jadi Raja 1 menunjukkan graf terarah. Graf terarah. Maksudnya bukan graf mudah dan berpemberat bagi bayaran petrol dan masa laluan perjalanan pilihan Irfan. Semua bandar dilabel dengan E, F, G. Okey, E, F, G dan H. Dia beri bandar G ialah destinasi yang ditujui dari bandar E. Baik, nyatakan laluan yang paling ekonomi. Maksudnya, lebih murah, lebih jimat dan lebih sedikit masanya. Kedua, laluan yang mengambil masa perjalanan yang paling singkat. Yang singkat ni maksudnya tak semestinya murah. Kalau mahal tak apa, tapi paling singkat. Itu bezanya soalan 1 dan 2. Boleh? Jadi soalan 1 ni kita lebih fokus
Yang paling murah. Boleh? Okey, kita cuba cari laluan yang paling ekonomi. Cuba kita buat dalam 2 minit. Mana laluan yang paling ekonomi? Okey, dapat? Manakah laluan yang paling ekonomi? Ini paling murah Kita tak ambil kira sangat masa dia. Kalau masa dia lama sikit pun tak apa. Okey, dapat? Jadi Ifran lalu mula daripada bandar E ke G. E ke G. Kalau kita pilih E ke G, ada 3 laluan kan? Jadi kita lihat yang rentas tengah-tengah ni. Yang ni Kos dia minyak dengan tol 350, masa 3 jam. Okey, laluan yang sebelah kanan ini 180 campur 110. 290. Lebih ekonomi kan? Tapi masa dia 3.4 jam. Betul? Lebih lama sedikit kan? Lepas tu sebelah kiri ni macam mana pula? 135 campur 175. Dah berapa tu? 310 Dan masa dia 3 jam perpuluhan ataupun 3.2. Jadi kita lihat yang lebih murah ekonomi EFG. Betul? EFG. Ada yang dapat jawapan lain? EFG. Dia tak sampai 300 pun kan? 290 ringgit. Jadi kita pilih
E, F, G. Okay, laluan yang mengenai masa perjalanan yang paling singkat. Kita tak kira paling ekonomi yang paling singkat. Jadi yang paling singkat apa dia? E ke G. 3 jam kan? Dapat? Dapat semua B. Jika Irfan perlu ke destinasi dengan kos yang optimum, apakah laluan yang anda cadangkan kepada Irfan? Justifikasikan jawapan anda. Okay, bagi alasan-alasan yang kukuh dengan bukti-bukti kiraan. Bagi justifikasi. Okay, apa cadangan anda? Mana yang lebih optimum di segi kos dan masa? Kita gabungkan sekali. Antara kedua-duanya untuk kita cadangkan pada Irfan. Okay, kita pilih dulu pilihan laluan yang lebih optimum, lebih ekonomi dan masa yang paling singkat. Okay, dah dapat? Beri justifikasi. Boleh jimat ke, masa lebih singkat ke, kita gabungkan dua. Lebih ekonomi, kos dia murah dan masanya lebih singkat. Okay, boleh catatkan dekat buku kerja anda ataupun kertas kosong. Beri justifikasi. Boleh sharekan pada cikgu. Apa idea anda tentang justifikasi ni? Sebelum kita tengok jawapan skema bagi soalan ini. Okey, ada idea tak? Cikgu nak tengok idea anda semua. Boleh share kepada WhatsApp. Okay, siapa nak share ataupun boleh type dekat info message.
Baik, jalan yang optimum yang kita boleh cadangkan pada Irfan adalah E ke H ke G. Betul? Kenapa? Kita justifikasikan boleh jimat RM40 dan beza 12 minit atau 0.2 jam sahaja berbanding dengan laluan EG. Jadi kita buat justifikasi, kita boleh tulis boleh jimat, lebih murah. Maksud kita buat cari beza dia. Boleh? Beza antara laluan lain kita bandingkan. Kena bandingkan. Macam subjek sains kan, kita selalu bandingkan kan dengan eksperimen lain, jadi kita bandingkan untuk justifikasi. Boleh? Ini format untuk justifikasi. Cari beza antara 2-3 laluan. Paling kurang satu laluan yang lain, iaitu EG. Boleh? Baik, kita pergi soalan seterusnya, soalan 2. Raja menunjukkan 6 lokasi yang terdapat di Taman Suria. Setiap pemberat mengukuli jarak dalam meter. Okey, ini gambar raja dia. Dia beri bahawa jarak di antara klinik dengan padang ialah 3 kali jarak di antara sekolah dengan padang dan 90 meter lebih dekat berbanding jarak di antara sekolah dengan rumah Jun Hao. Cari jarak dalam meter di antara klinik dan padang. Kedua, padang dan sekolah. Kita buat sama-sama. Klinik dan padang. Okey, jadi klinik ke padang berapa dapat? Beritahu sini jarak di antara sekolah dengan padang 3 kali ganda, 3 kali ganda dan 90 meter lebih dekat berbanding jarak di antara sekolah dengan rumah Jun Hao. Di rumah Jun Hao ke sekolah berapa? 270. Jadi kurang 90 meter jarak antara klinik dan padang. Jadi kita buat apa? Operasi apa? 270 kita tolakkan dengan 90. Betul? Maka kita dapat jarak antara klinik dan padang. Okey? Padang dan sekolah. Di antara klinik dengan padang, 3 kali jarak di antara sekolah dengan padang. Baik, sekolah dengan padang berapa? Saya dapat 180 tadi kan?
Maksudnya padang dengan sekolah itu jaraknya lebih pendek berbanding antara padang ke sekolah kan. Jadi padang ke sekolah berapa? Ada yang dapat? Nampak tak soalan tadi? Yang ni. Padang dan sekolah. Jadi antara klinik K ke padang, P ke sekolah. Tiga kali ganda berbanding klinik ke padang, tiga kali ganda berbanding padang ke sekolah, satu kali ganda. Itu maksudnya. Kita tukarkan perkataan kepada nombor. Jadi yang sini kita dapat 180. Jadi berapa kita dapat? Mana 180? Klinik yang padang kan? Ini 180. Banyak ni. Betul tak? Ini 180. Sebab kita cari padang dan sekolah kan? Padang sekolah. Betul? Confirm. Kita nak cari padang ke sekolah. Yang kita tak tahu. Jadi, kita mesti bahagi 3 kan? Untuk dapat padang sekolah. Sebab padang sekolah ni lebih pendek. Jadi 180 bagi 3. 60. Okey, siapa dapat? 60 meter. Dia dapat Seterusnya, okay, ini yang akhir. Lukis satu graf terarah untuk mewakili jarak terpendek dari rumah Jun Hao ke rumah Rashid. Jun Hao ke rumah Rashid. Okay, cuba lukiskan jarak yang paling dekat ataupun terpendek. Okay, kita buat dalam 1 minit.
Lepas tu hitungkan jarak terpendek dalam meter bagi perjalanannya. Itu je saja dia tanya. Kita lukiskan, lepas tu kita kira jarak dia. Okey, siapa dapat? Jadi jarak terdekat kita boleh lukiskan rumah Jin Hao ke klinik, klinik ke Padang yang kita dapat 180 tadi, 270 tolak dengan 90 tadi kan. Padang ke rumah Rashid. Okey, itu jarak yang paling pendek. Itu kita tambah. Okey, semua dapat? Ada yang tak dapat tak? Semua dapat? Okey, semua dapat ya? Baik, untuk soalan 3, awak boleh rujuk pada modul yang cikgu beri. Kalau ada soalan, nanti boleh tanya kemudian ya. Boleh tanya dalam ruang komen Google Classroom. Nanti cikgu respon. Kalau ada soalan untuk soalan 3 nanti. Baik, untuk perbincangan kelas hari ini. Ada soalan sebelum kita tangguhkan kelas kita? Tiada, tiada, Tak ada semua cikgu. tiada Semua faham Yang lain macam mana? Faham. Boleh? Boleh. Boleh Abdul Hadi boleh Chiko boleh, Dania boleh, Anis boleh, Ahmad Kadir boleh. Jadi kita tangguh dulu kelas kita. Kita jumpa pada minggu hadapan untuk kelas kedua dan kelas rakaman untuk minggu ketiga dan keempat. Untuk bagi ruang, masa, lapang untuk awak lihat. Baik. Kita tangguh dulu kelas kita. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sama-sama. Bye-bye.